Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawal ta'alum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa nafa'u lil-ifad wa ifada wa istifada wa hasanat musafida billahi wa sunnati rasul ibtidu ajilah budihi wa sawabihi wa ahlu sayyidina syafi'i wa rasulina alhamdulillah wa sallallahu wa sallam Alhamdulillah bin Abi Muhammad al-Haddad wa ila wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ammah wa man ammara hadal masjid sabiqan wa lahiqan wa man tasaddaqa fihi wa man abadallaha fihi inna allaha yatawashshahum birahmah wal maghfirah wa yuskinhum al-jannah wa yakhtim lana wa lakum bil-husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi bi rahmatillah hamdan ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan rahimahullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita teruskan kembali pengajian kitab Tariqat Petunjuk ke Jalan Akhirat, yang mana akhir sekali kita kongsikan mengenai kewajiban bagi kita untuk memberikan atau menunaikan hak-hak jiran-jiran di sekeliling kita. Dan insyaallah yang paling akhir kita kongsikan adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Mazala Jibril, yakni Nabi bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta khashitu an yuwarisa. Malaikat Jibril terus menerus berpesan kepadaku, kata Nabi, supaya memuliakan jiran, tetangga, sampai aku bimbang kalau nanti jiran itu akan mewarisi jirannya. Nabi mengingatkan kepada kita sangat penting hormat dan memuliakan jiran. Jibril ini hari-hari ingatkan. Seakan-akan takut ada sesuatu yang salah dengan jirannya. Jadi suruh berhati-hati, sebab ada sebagian orang ni ibadahnya cantik, sedekahnya cantik, puasanya cantik, kepada jiran tak cantik. Lalu sekali celaka sebab jiran. Jibril takut benda ini berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kepada Nabi, insyaAllah ta'ala, sebab Nabi adalah orang yang paling hormat dengan jirannya, mula daripada sebelum diangkat Nabi sampai selepas diangkat menjadi Nabi itu Rasulullah SAW. Kita kadang terlalu berlebihan dalam berfikir. Kadang kita ini benda kecil diperbesar, bukan masalah dipermasalahkan. Istilah kalau perkataan orang sekarang ni, benda boleh gaduh, ada apa nak bincang, kan dibalik. Kan sepatutnya kan benda boleh bincang, ada apa nak gaduh. Tapi kalau zaman akhir ni dibalik, benda boleh gaduh, saya muda, dia muda, ada apa nak bincang, gaduhlah. Jiran muda, saya muda, dia ada tangan, ada kaki, saya ada tangan, ada kaki, jom on, kata. Ini bahaya, berbahaya. Kita ini banyak masalah dan suka cari masalah.
Itu yang pelik bagi kita, stres. Akhirnya stres, tension, macam-macam dan masalahnya. Setakat daun daun mangga daripada jiran jatuh kat tempat kita atau ditiup angin kat tempat kita, sudah masalah besar. Tak boleh ke kita nak fikir mungkin angin ke, atau mungkin husnuzon lah, baik sangka positif. Tapi kita dah nak fikir bayar api lagi, nak fikir bayar air, nak fikir sewa rumah, bayar rumah, nak fikir duit sekolah, macam-macam kita fikir, ditambah masalah lagi negatif dalam pikiran. Akhirnya berat, akhirnya tambah lagi masalah dengan jiran. Itu masalah pada fikiran kita. Suka berfikir negatif dan suka cari masalah untuk beban. Suka mencari beban pikiran dengan cara menambah masalah kepada kehidupan kita. Naik motor, naik kereta, ada orang potong. Oh, tak tahu aku naik kereta apa ni. Terus terasa. Tak ada nak fikir orang ni, oh mungkin nak pergi tandas, mungkin sakit perut, mungkin nak hantar isteri dia, mungkin nak kena apa dia, kelaparan, alasan kena bayar cepat. Husnuzon, tak ada ni. Pasti kita pijak juga minyak kita. Kita tekan minyak juga. Kau Honda, aku Toyota. Jadi dipijak cari masalah je. Jadi mood ketika dah balik rumah dengan anak, dengan isteri tak senyum kita sudah. Abang kenapa muka macam hantu ni bang, kata isteri ni. Tadi ni orang nak tunjuk power depan kita. Sudah. Padahal benda kecil. Banyak kita ni benda-benda kecil yang kita perbesar. Itu kena hati-hati sebab di sana ada peluang syaitan untuk menguasai hati kita. Lebih-lebih kepada jiran. Nanti jiran masak tengah malam ni tak tahu masa ke apa, masak malam-malam macam ni. Dah lah tak sedap bau. Mungkin dia kelaparan, tadi baru sampai, tak ada lagi yang nak masak selain masak apa yang busuk, petai, ikan apa ya. Tak ada, kita buruk sangka, apa baik sangka. Jangan suka mencari masalah, mencari bebanan fikiran kepada kita. Lebih tenang hidup. Dah lah banyak masalah. Itu orang Muslim. Oleh sebab itu hati-hati. Syaitan ada peluang. Orang yang suka cari masalah, suka memberi beban kepada fikirannya, itu syaitan di sana ada peluang nak adu domba. Lebih-lebih kepada jiran. Kadang sebab kucingnya, sebab motornya, sebab basikal anaknya, sebab kulit duriannya, sebab bendera di tingkapnya. Itu bendera merah, aku bendera biru. Alhasil benda-benda kecil je jadi masalah besar. Hati-hati. Kata Nabi, Jibril setiap hari terus-menerus berpesan. Seakan-akan aku sampai takut. Lala sekali nanti jiran dapat warisan daripada jirannya nanti. Daripada sangat pentingnya hubungan antara jiran tetangga. Kita orang beriman, wajib bagi kita, bila kita nak dikatakan iman kita sempurna, wajib memuliakan jiran. Seperti sabda Nabi yang sebelumnya, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mendakwa dirinya atau menginginkan dirinya sempurna iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetamunya. Tanda iman yang sempurna pada Allah dan hari akhir, orang ni muliakan jiran. Jadi kalau kita sudah ke jiran tak ada respect, tak ada nak muliakan, jangan mengaku mulia iman. Atau imannya itu sudah sempurna, sudah tanda imannya belum sempurna. Sama-sama lah kita perbaiki. Jiran itu tak ada yang sempurna. Pasti ada je buat hal ni. Kemudian cara sempurna pertalian silaturahim dan berbuat kebajikan kepada jiran tetangga, melainkan dengan menahan diri dari suka menyakiti mereka serta bersabar atas penyusahan mereka terhadap diri kita. Jangan disakiti, kemudian bersabar bila disakiti. Itu arti daripada memuliakan jiran. Jadi kalau nak tanya, macam mana saya nak memuliakan jiran Ustaz? Nak ambilkan slipper dia, nak basuhkan baju dia ke? Macam tu. Nak basuh dia punya kereta tak? Memuliakan jiran cukup kita jangan sakiti dia, dan kita bersabar ketika dia buat hal kepada kita sesuatu yang kita tak suka. Itu sudah termasuk memuliakan jiran. Jadi apa-apa benda tengah malam ketuk-ketuk
Kan ada jiran macam dia, tengah malam betul-betul tuk tuk tuk, wah, tak tidur kah aku? Hantu ada macam. Tapi kadang ada rumah hantu memang. Istilahnya jin dia kacau. Di kawasan kami ada seperti itu. Kalau pukul 2 itu ketuk-ketuk heret kursi tu, duk 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 duk, macam orang lompat-lompat. Dia main lompat-lompat. Last kali ditanya dalam grup, apa yang dibuat di ni blog ni bila ni? Tak ada, kami tidur pukul 10, bangun pukul 4. Istilahnya bangun subuh macam. Lepas tu siapa yang bising? Hantu. Tapi memang macam ada sebagian seperti itu. Syaitan ni buat kekacauan. Jadi kita tak ini lah. Kalau orang geram, dia ambil tangga, dia sudut dia punya bumbung rumah dia, dok, baik, jomlah tak tidur sama-sama je. Kalau tak tidur, aku pun tak tidur. Aku tak boleh tidur, kau tak boleh tidur. Ini sudah jadi masalah lah orang. Baik, ambil handsfree, bising kan? Ambil handsfree, buka salawat sallallahu ala Muhammad. Tenang hidup jadi. Jadi buat tenang, jangan buat itu cara memuliakan jiran. Bersabar bila disakiti, dan jangan menyakiti kepada jiran. Sama dengan kepada keluarga, silaturahim. Ini dua ini pasti akan dijadikan jalan oleh syaitan untuk kita celaka. Siapa dia? Saudara rahim kita dan jiran kita. Saudara ni dekat sebab nasab, jiran dekat sebab tempat. Jadi orang-orang terdekat kita dari segi nasab, nasab kita, dan dari segi tempat kita itu memiliki hak lebih daripada orang lain. Oleh sebab itu, hak tu pahala, hak tu darjat. Oleh syaitan tak nak. Kena dia tidak menunaikan haknya. Kena lebih berhati-hati. Kemudian berbuat segala macam yang baik sedaya upaya kepada mereka. Ini termasuk muliakan juga. Salam, senyum, bantu bila memerlukan bantuan. Ya, contoh dia nak pergi hospital, kereta tak ada, atau tayar dia pancit, kita bagi pinjam, atau kita hantar dia, atau kita sewakan Grab. Alhasil saling bantu-bantu antara diri. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Laisa al-wasilu bil mukafi'i, namal wasilu alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Bukan penghubung atau penyambung silaturahim itu dengan membalas kebaikannya. Yang disebut silaturahim itu seperti apa? Kata Nabi, bukan yang menyambung silaturahim adalah membalas kebaikannya. Kalau membalas kebaikannya itu balas budi namanya. Istilahnya kalau ada adik-beradik bagi hadiah, abang dia pun bagi hadiah. Kalau jiran dia buat baik, dia pun buat baik. Itu nama balas budi. Bukan silah namanya, tapi tausik, penguatan, menguatkan tali lagi. Jadi tali ini dah tersambung, mungkin agak kendor, dikuatkan lagi. Itu tausik. Tapi kalau silah yang namanya menyambung kan putus kan. Benang atau tali yang terputus itu disambung. Oleh itu Nabi bersabda, apabila dia diputuskan tali hubungan itu, dia malah menyambungnya. Ini yang disebut silaturahim. Dia memutus kita menyambung dengan dia. Itu memutus kita. Tapi berat. Ini bukan senang. Bukan mudah. Mudah diucapkan, tapi susah dibuat, dipraktikkan. Menyambung silaturahim. Dia buat jahat, dia buat fitnah, dia maki kita, tapi kita sambung, buat baik dengan dia. Kita tolong dia, kita sponsor dia ketika dia ada keperluan atau emergency. Ini Masya Allah orang ini ahli surga ini sini. Ahli surga. Nabi Muhammad SAW berkata lagi, "Wattinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsana an-nasu wa la tusi'u idza asa'u." Ini wasiat Nabi yang terakhir dalam bab ini, bab tentang silaturahim dan hadiran. Ini Nabi bersabda, biasakan diri kamu untuk berbuat baik apabila ada orang yang berbuat baik kepada kamu. Bila ada orang buat baik, biasakan balas kebaikannya.
fahayyu bi ahsani ma terbaik. Apa nama? Idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha, ya. Istilahnya bila kalian dihormati, dibuat baik dengan sesuatu kebaikan, maka buatlah baik kepadanya. Bahkan yang lebih baik daripada perkara tersebut. Dan itu ajaran Islam. Ada orang buat baik, bagi kita, beri kita balas. Paling kurang dengan doa, ya. Doanya sedia maklum, ya. Jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan, ya. Kalau mampu lebih, kalau mampu dia bagi lauk, kita bagi nasi. Contoh seperti itu, ya. Kalau dia bagi lauk ayam, kita bagi lauk rendang. Rendang apa? Rendang daging apa yang alhasil ada balasan. Dan jangan sekali-kali kamu berbuat jahat kepada sesiapa pun jika mereka berbuat jahat kepada kamu. Wasiat Nabi ini apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bila ada orang buat jahat, diam saja. Kalau duit diambil, Ustaz, nak diam juga ke? Ya janganlah lagi lah. Jangan dulu ke sana aja. Oh, dia nak buat jahat dengan saya, Ustaz. Apa nak buat jahat? Nak ambil duit kat poket ni. Lepas tu saya bukalah poket ni. Janganlah macam tu. Itu dulu ke sana orang ni. Maksudnya bila orang maki kita, ya, jangan balas kemakian ni. Bila orang menipu kita, jangan balas dengan kita akan menipu dia. Tapi istilah menuntut di balai polis contohnya, kita katanya dia nak melabur sama-sama, nak berniaga sama-sama. Kita dah bagi duit kepadanya beribu, lalu sekali ditipu kita olehnya. Ini bolehlah kita rekod. Rekod itu bukan kita buat jahat, tapi menunaikan atau menegakkan kebenaran. Maksudnya bila orang itu menipu kita, kita balik menipu dia. Itu baik. Bila dia mencaci kita, kita balik mencaci dia. Kata Nabi, jangan buat. Jangan buat. Sebab kenapa? Tak ada cerita api ditambah api, dia akan tambah, dia akan padam. Seandainya api ditambah api adalah akan padam, maka eloklah orang yang kena maki, dia balas memaki, takkan padam. Akan tapi orang yang orang yang dimaki, yakni ada api, diam di sejuk, dia akan padam nanti. Apinya yang padam. Baik, ada kata-kata hikmah seperti ini. Kapal, tahu kapal? Kapal yang di laut. Kapal tak akan pernah tenggelam oleh ombak yang mengombang-ambingkannya, yang menggerakkannya, menggerak-gerik. Kapal sebesar apapun, atau kapal kecil atau besar, kemudian dihantam oleh badai atau oleh ombak, dia tak akan tenggelam kapal. Sampai bila? Sampai air masuk pada kapal. Selama air tak masuk di atas kapal, kapal ini tak akan tenggelam. Dan betul kan? Setakat pusing kanan, pusing kiri, dihantam badai, air tak masuk, tak akan tenggelam, selamat dia. Seperti itu juga kita. Kalau kita dimaki orang, difitnah orang, kemudian fitnah, makian, cacian tadi masuk ke otak kita, masuk kepada kita, tenggelam kita, akan ikut buruk juga. Tapi kalau ada orang fitnah, maki dan caci kita tak ambil tahu, diam saja, seperti kapal, selamat. Jadi kapal walaupun dihantam badai yang kuat, tak akan pernah tenggelam dengan kecuali air masuk pada kapal. Kita tak akan hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan cacian, makian sudah masukkan ke atas kepala kita, maka kita akan ikut tenggelam ke bawah. InsyaAllah. Jadi bila ada makian, cacian, hinaan, tak perlu dibalas dengan hinaan atau cacian. Yang mulia pasti mulia. Yang mulia adalah yang ikut nasihat daripada Nabi Muhammad SAW. Sama-sama insyaAllah.
Saya pun berusaha melaksanakan apa yang saya tahu. Kita sama-sama melaksanakan, mengamalkan ilmu kita. Jadi eloknya itu orang mengalah memang. Orang mengalah bukan lemah, tapi dia tangguh dalam segi keimanan. Wabillahi taufiq. Ini merupakan penutup daripada bab fasal mengenai silaturahim dan hak jiran. Maka kita akan masuk perihal cinta. Cinta ini adalah rasa yang Allah letakkan dalam setiap hati manusia. Rasa cinta. Cinta ibadah, cinta kurniaan, satu nikmat daripada Allah. Dan kalau memang diletakkan pada tempatnya, dia akan membuahkan hasil darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cinta, kurniaan. Kemudian dan benci pun sama. Benci adalah kurniaan daripada Allah. Ini tajuknya benci dan cinta. Sebagai kurniaan, bila kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Perihal cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan benci kerana Allah. Wahai saudaraku, hendaklah anda bila mencintai seseorang atau membencinya, itu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kena tengok balik kita. Kenapa awak suka respect sangat dengan kawan awak yang satu ni? Kerana apa? Tengok. Kalau kerana hal-hal duniawi, maknanya cinta kita, respect kita tadi itu bukan kerana Allah. Tak ada pahala. Tapi kalau kita suka dia, rapat dengan dia, ini tak semestinya laki perempuan ni. Cinta kerana Allah tak semestinya laki perempuan. Laki dengan laki pun kadang cinta kerana Allah. Tapi cintanya bukan cinta pelangi ya. Kalau cinta pelangi itu laki dengan laki, perempuan pelangi. Ini pelangi yang pelangi zaman akhir. Pelangi dulu cantik, indah. Pelangi sekarang itu dah menakutkan pula. Tapi alhasil kita tengok diri kita ketika kita rapat dengan orang. Kenapa saya rapat dengan dia? Kena muhasabah. Oh, kerana dia ni baik, dia taat, dia orangnya suka solawat. Oh, dia ni suka jamaah, dia penyabar, pemurah. Ini kerana Allah. Sebab sifat-sifat ini terpuji di dalam Islam. Tapi kalau kita rapat dengan dia, oh dia banyak duit, sudah cerita lain. Oh dia suka warna merah, ya, sama dengan aku. Enggak duniawi ni sudah. Atau dia adalah gangster di sini. Ya, dia harimau di sini, paling garang di sini. Yang lain takut saya kena dekat dengannya. Ini bukan kerana Allah. Ini tak ada nilai di sisi Allah pertemanan seperti ini. Kita kan ingin segala kehidupan kita ini bernilai ibadah. Bukan setakat duduk kita di masjid nilai ibadah dengan etika, tapi kita ingin juga kita berteman, berkawan dengan orang, berjalan, kita rapat, akrab dengan orang lain juga dinilai ibadah oleh Allah. Macam mana nak nilaikan semua itu ibadah? Bertemanlah, rapatlah, akrablah dengan orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dia, ya Allah, dia tak cukup bagi saya, tapi dia tak solat, dia tak zakat, kadang minum arak, bahkan dia jual arak. Ini juga sudah. Ini bahaya bagi kita. Berkawan orang seperti ini bahaya. Satu, tak dipandang oleh Allah. Yang kedua, takutkan kita ridho atas perbuatan dia. Kalau ridho dengan perbuatan maksiat, kita dikira maksiat. Kita juga dikira maksiat. Kita contohnya apa? Contohnya orang ini jual arak, orang ini suka minum arak. Kemudian kita ada appointment dengan dia atau temu janji dengan dia, jom kita minum. Bila esok, esok datang, kita datang ke tempat dia, dia berkata, tunggu jap saya nak minum arak dulu. Agak-agak kita tunggu ke tak? So kita dah janji kita tunggu. Secara tak langsung kita ridho dia ni, kita membiarkan dia nak minum arak dulu. Jadi kita ridho dengan maksiat dia. Ridho bila maksiat, maksiat. Akhirnya kita berkawan dengan dia, dapat usaha maksiat juga. Oh, sekejap, saya nak settlekan dulu ni. Ada orang nak beli. Beli apa bro? Ni beli arak saya. Okey, saya tunggu. Akhirnya dia pun ridho kawan tu jual arak. Ini satu contoh saja.
Akhirnya dia ridho, kawan dia jual anak. Akhirnya apa? Dia ridho bermaksiat, dikira maksiat. Akhirnya kita dapat dari teman itu bukan dapat manfaat, itu dapat madarat, bahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bila cinta seseorang, usahakan atau suka nak rapat dengan seseorang, usahakan itu semuanya kerana Allah Subhanahu. Karena sifat yang memang ada pada dirinya semuanya dicintai atau sesuai dengan syariat Allah Subhanahu. Atau membencinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, juga benci, tak suka, tak nak rapat, ini juga kerana Allah, bukan kerana pribadi kita, kerana Allah. Kenapa tak rapat dengan dia? Oh, dia tu kadang tak solat, bukan benci dia ni, tapi benci perbuatannya. Lain sekali jangan rapat dengan orang ni, sebab akan kemudian kita sama dengan tadi, kita akan berkawan dan biasa juga. Awak tak solat ke? Tak solat. Biasa kita biarkan dia, tak ada nasihat, akhirnya kita yang kena dosa nanti. Jadi cinta adalah pahala bila kerana Allah, benci pun pahala kalau kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang demikian itu, yakni benci dan cinta kerana Allah, termasuk seteguh-teguh tonggak iman. Termasuk tanda iman seseorang itu teguh adalah dia memiliki sifat cinta dan benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Seutama-utama amalan ialah mencintai kerana Allah dan membenci pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kampung, teringat dengan kawan kita. Sebelum sampai di kampung kita ingat, oh dulu ada kawan ni duduk sama di Shah Alam, di Seksyen 27. Tapi sekarang dia balik kampung, kita lalu kampung dia. Azam kita nak ziarah dia. Kerana apa? Kawan kita di masjid, sahabat kita berjamaah. Ini cinta kerana Allah. Orang seperti ini, musafir yang ingin menziarah kepada kawannya kerana Allah Ta'ala, ziarah kerana Allah Ta'ala ini, dia akan Allah sertakan bersamanya 70.000 malaikat bersama orang. 70.000 malaikat untuk orang menemani orang yang ziarah kawannya, ziarah sahabatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis qudsi ya, wajabat mahabbati, wajib menerima cintaku, firman Allah Subhanahu wa taala, al-mutajalisina fiyya, orang yang saling duduk kerana-Ku, kerana Allah. Seperti di masjid ini ya, kita duduk kan kerana Allah Subhanahu wa taala, nak ibadah. Seandainya yang depan ni kempen, walaupun dah mengundi semuanya, seandainya yang di depan kempen mungkin tak datang mungkin. Kalau satu warna mungkin datanglah, kalau warna lain mungkin tak datang. Nah, kita di sini kan ada warna lain-lain, Allah alam, saya pun tak tahu. Tapi insya-Allah memang beza lah pilihannya. Tapi walaupun beza pilihan, kerana Allah Subhanahu wa taala dan rumah Allah kita duduk, maka insya-Allah kita mendapat cita wajabat mahabbati al-mutajalisina fiyya. Wajib menerima cintaku, firman Allah, orang yang saling duduk bersama kerana Allah SWT. Wal mutazawirina fiyya, mutazawirina fiyya, orang yang saling ziarah seperti tadi. Orang yang ziarah kerana cinta kepada Allah, itu pun akan dapat mahabbah atau cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang yang al-mutahabina fiyya, orang yang saling cinta kerana Allah, dan mutabadilina fiyya, orang yang saling memberi. Kenapa awak bagi lauk kepada orang tu? Dia orang baik. Ini namanya mutabadilina. Dia memberi kerana Allah. Orang tu baik. Orang ni kawan di masjid atau kawan masa ibadah haji atau umrah, alhasil kerana kebaikan dia. Disebutnya apa? Al-mutabadilina fiyya. Semuanya ini adalah akan mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah cinta, pentingnya cinta apa? Orang kalau dah cinta, ya, dikatakan kan istilahnya al-hubbu
yu'ma wa yu'sim. Cinta itu membuat orang tuli dan buta. Ya. Istilahnya seburuk apapun orang yang dicintainya, dia akan nampak cantik. Banyak perkataan negatif apapun kepada orang yang dicintai, dia akan tak terima. Dia akan menganggap orang yang dicintai adalah indah. Dan Allah bila cinta pada seorang lebih daripada itu, tidak akan menganggap kesalahan orang ini, dan selalu memandang indah kepada orang yang telah dicintai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua mendapat cinta Allah SWT. Jadi itu dia. Kita kena koreksi, kita kena muhasabah. Kita rapat dengan siapa, kita kawan dengan siapa, teruskan berkawan, tapi niat tu tukar. Bila bukan kerana Allah, bukan kerana kebaikannya, bukan kerana ketulusannya dalam ibadahnya, tukar. Tukar atau tukar kawan mungkin, atau tukar niatnya. Jadi kawan yang kita akan rapat dengannya kerana dia dicintai atau menyukai syariat Islam atau menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan, jadi jika Anda mencintai seorang hamba yang taat, Anda mencintai kerana dia seorang yang mentaati Allah. Dan begitu juga jika Anda membenci seorang yang suka membuat maksiat, Anda membencinya kerana dia membuat maksiat terhadap Allah, bukan kerana sebab-sebab yang lain. Bila Anda bersifat semacam itu, barulah Anda dikatakan orang yang mencintai dan membenci kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Jadi sekarang selalunya kita confuse. Macam mana nak cinta kerana Allah? Ya ini, kerana sifat yang ada pada dirinya diridhai oleh Allah SWT. Macam mana saya nak benci orang ni, Ustaz? Istilahnya, jangan cinta orang kerana hartanya, jangan rapat dengan orang kerana pangkatnya, jangan cinta orang kerana rupanya, atau kerana pengaruhnya. Tukar semuanya kerana ketaatannya kepada Allah. Seperti juga jangan benci kepada orang kerana hartanya. Oh, dia harta sedikit, saya tak suka lah dengan orang-orang miskin. Ini na'udzubillah. Na'udzubillah. Padahal orang miskin ini taat kepada Allah. Nabi Muhammad SAW lebih selesa duduk dengan orang miskin yang taat kepada Allah. Bila kita benci orang miskin, maknanya sifat kita menyalahi sifat Rasulullah SAW. Kan ada orang seperti ini. Bila duduk bersama orang-orang satu level, selevel dengan dia, sama-sama kaya, Masya Allah, ceria, dan banyak punya kalimat nak diutarakan, senyum selalu. Tapi ketika dia duduk dengan orang-orang miskin di bawah dia levelnya, susah nak senyum. Sombong, angkuh, bahaya orang seperti itu. Sebab Allah tak akan suka kepada. Apalah arti hidup ini? Kita disukai manusia, tapi kita dibenci oleh pencipta manusia. Yang kita harapkan adalah dicintai pencipta manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semua orang benci, kalau Allah mencintai, selamat kita. Tapi kalau dibalik, semua manusia suka pada kita, cinta pada kita sebab harta, kuasa, pengaruh kita, tapi Allah benci pada kita, tak selamat kita. Dan yang kita cari adalah keselamatan, keamanan dunia dan akhirat. Caranya, ya ini sudah cinta dan benci kerana Allah SWT. Ada lagi orang yang benci kepada orang lain sebab tak sama dengan dia. Apanya tak sama? Kulitnya tak sama. Saya gelap, dia putih, saya tak suka orang putih. Apa benda orang lain? Sama dengan tadi, kerana hartanya, saya kaya, dia miskin, saya tak suka dia. Atau juga dibalik, saya tak suka dia kaya, saya miskin, tak suka. Bukan kerana harta. Suka tak suka bukan kerana harta, tapi tengok muamalah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati-hati. Kadang kita terlalu ego kadang. Kadang kalau tak satu level, ini bawah saya ni, malah nak kawan, malah nak salam, malah nak senyum lah. Ini bahaya. Sifat ini perlu diperangi. Sebab perangai manusia, yang perangai tabiat kita ni, kalau tidak diarahkan dengan arah syariat, tidak diarahkan, tidak dipandu dengan panduan Nabi, ini memang tersesat kita. Kalau ikutkan tabiat, secara tabiat, menurut saya, ya sudah menurut saya, kamu sudah. Kita mesti menurut kepada
syariat menurut kepada Rasulullah SAW. Ada orang tak sama sebab tak sama dengan dia. Oh dia macam ni lah, dia tak sama dengan saya, tak suka. Bukan kerana benda-benda seperti itu, tapi semuanya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan jangan membenci seorang yang baik di hadapan Allah, bahaya nanti. Kan? Ini orang soleh, kan ada orang hasut benci sebenarnya. Suka rajin doa, suka masjid, rajin berjamaah, suka sedekah. Ada orang benci seperti ini. Dan juga jangan jadi golongan seperti itu. Ini sepatutnya orang seperti ini kita cintai, kita suka kepada dia, sebab dia disukai oleh Allah SWT. Bila anda bersifat semacam itu, barulah anda dikatakan orang mencintai dan memuji kerana Allah Ta'ala yang sebenarnya. Bila anda tiada merasa di dalam dirimu ada semacam kecintaan kepada orang-orang yang membuat kebaikan kerana diri mereka memang baik, dan semacam kebencian terhadap orang-orang yang membuat kejahatan kerana diri mereka memang jahat, maka ketahuilah bahawa anda masih lemah keimanannya. Nah ini bahaya. Sekarang orang Islam lebih respect kepada orang kafir, lebih-lebih anak kita ni. Kalau ditunjuk gambar ulama, orang soleh ni ulama, Masya Allah dia tahajudnya, ibadahnya, ilmunya, dakwahnya, ditunjuk pada anak kita, biasa. Bahkan malah nak dengar perkataan. Bila ditunjuk artis atau pelakon Korea, K-pop, wah terus ditampal kat dinding, bahkan kat dahi dia mungkin. Sebab ada cinta sangat, suka sangat. Ini bahaya. Pemain bola sepak ditampal, ditanggalkan yang ulama, tukarlah yang ini dia lebih muda bola sepak. Agak-agak macam mana kita kalau na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang mati nanti dia satu bilik dengan Maradona. Tahu Maradona? Dah mati kan? Dengan Pele. Agak-agak main bola ke dimainkan dia, ke jadi bola di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sangat berbahaya. Nazratu ala wajhil kafir yughsil qalba, dikatakan. Melihat ke wajah orang kafir mengeraskan hati. Anak bila dah suka orang kafir, susah dia nak dapat nasihatnya. Keras hati. Orang yang keras hati tandanya diberi nasihat tak tembus. Salah satu punca daripada keras hati, suka memandang orang kafir, bahkan mencintai orang kafir. Pandanglah kalau dia bos kita, tapi jangan lama-lama pandangnya. Dia cakap dengan dia. Tapi kalau sekarang kan sampai di bilik, di phone, di background phone ni gambar orang kafir. Oleh sebab itu sangat penting memperhatikan perihal cinta dan benci. Usahakan semuanya kerana Allah SWT. InsyaAllah pada kesempatan terakhir, kesempatan akan datang kita akan sambung kembali insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya atas perhatian. Salah silap kekurangan, kekasaran dalam ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillah.